Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Memulakan berita malam ini mengenai Sarawak mencatatkan pendapatan pelancongan sebanyak 4.11 bilion ringgit dalam tempoh Januari hingga Mei 2023 berbanding 4.46 bilion ringgit dalam tempoh yang sama pada tahun 2019. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, industri pelancongan merupakan sektor ekonomi penting yang menjana 11.57 bilion ringgit dalam penerimaan pelancongan semasa tempoh pra-pandemik pada 2019. Today, we see improving trends whereby during the first period of January to May 2023, we have recorded tourism receipts of ringgit Malaysia 4.11 billion as against 4.46 billion during the same period 2019. We are off to a good start, recording 1.6 million arrivals from January to May this year, a 90.10% recovery compared to pandemic numbers in 2019, and are very much in line with UNWTO's forecast. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam forum pengalaman Destinasi Persatuan Pengembaraan Asia Pasifik PATA dan MART 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Khamis. Jelasan lagi, bagi tahun 2023, Sarawak menjangkakan ketibaan pelawat melebihi sasaran iaitu seramai 3 juta pelawat. Tourism can be the catalyst for growth for local economy, providing good quality jobs, opportunities for enterprises, and funds for conservation. It is critical for countries to align their tourism strategies to be sustainable in order to increase the benefits and to reduce the negative impacts caused by tourism for destinations. Forum Pengalaman Destinasi PATA dan MART 2023 PDFM 2023 bertemakan kelestarian dalam tindakan itu bermula secara rasmi pada 21 Jun di Kuching yang menarik seramai 272 delegasi dari 28 destinasi. Acara yang dianjurkan dengan kerjasama rakan destinasi, Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP, Lembaga Pelancongan Sarawak dan Biro Konvensyen Sarawak menghimpunkan delegasi daripada sektor awam dan swasta untuk perbincangan yang memberi inspirasi dan bernas mengenai beberapa isu utama dalam memasarkan dan mengurus pertumbuhan pelancongan dan mencari peluang baru untuk menggalakkan kemampanan dalam industri. Delegasi mengembara dari seluruh pelosok dunia termasuk Australia, Bhutan, Bulgaria, Kanada, Perancis, Jerman, Greece, Hong Kong, India, Indonesia, Ireland, Itali, Jepun, Korea, Laos, Malaysia, Maldives, Nepal, Oman, Pakistan, Palau, Singapura, Spanyol, Sri Lanka, Thailand, Emirat Arab Bersatu, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Seterusnya, pembaharuan kurikulum sedang dilaksanakan bagi meningkatkan kerelevanan pendidikan bagi memenuhi keperluan pasaran pekerjaan masa kini. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagahwiin berkata, langkah ini penting bagi memastikan lepasan pelajar mendapat peluang pekerjaan yang baik sebaik melangkah keluar daripada alam persekolahan. Sehubungan itu, katanya, kerjasama antara institusi pendidikan, pihak berkepentingan industri amat diperlukan bagi memastikan kebolehpasaran lepasan pelajar mendapat pekerjaan. Beliau berkata demikian semasa majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dan pelancaran program Doktor Falsafah PhD dalam pendidikan Kolej Universiti ICATS di Kuching pada Rabu. Sementara itu, Datuk Roland memberitahu penyediaan pendidikan ke arah revolusi industri 4.0 juga perlu diberi perhatian. Ini kerana jelasnya penggunaan teknologi digital perlu dimanfaatkan ke arah memperhebatkan proses pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan. Perkembangan di Kapit. Kebolehan generasi muda memainkan peralatan tradisional seperti tabuh dan tarian ngajat harus dikekalkan. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerard Rentap Jabu berkata, adat asal rumah panjang dahulu masih dikekalkan ketika beliau mengunjungi Rumah Jawa Sungai Amang Kapit pada Rabu.
Dalam lawatan sempena program Konvoi Kembara Merdeka dan pameran digital 60 tahun Sarawak Merdeka bahagian Kapit, beliau turut memuji hasil kraftangan Puak Kumbu yang dipamerkan di Rumah Pajang Jawa itu. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelagus, Wilson Nyabung Ijah menyeru agar generasi baru mempertahankan keamanan negara dan meneruskan perjuangan pahlawan dahulu. Selain itu, katanya generasi muda harus mengekalkan perpaduan dalam setiap kaum dan bangsa dengan berpegang teguh pada tema iaitu Sarawak Makmur Maju dan Malaysia Madani. Dalam majlis tersebut, Datuk Jeneral telah menyumbang sebanyak RM10,000 kepada Biro Wanita kawasan tersebut. Terdahulu, ketibaan rombongan konvoi disambut dengan persembahan kebudayaan tabuh iban dan ngajat, seterusnya upacara miring. Manakala di Miri, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Mintrade bersama SME Corp Malaysia telah menganjurkan program Dapur Sarawak yang merupakan salah satu pengisian sempena Minggu Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS bagi peringkat negeri Sarawak 2023. Perasmian program diadakan dari 21 hingga 25 Jun di Koko Kabana itu dirasmikan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musim Lamu pada Rabu. Seramai 30 usahawan telah menyertai program tersebut dan menjual pelbagai produk makanan seperti laksa Sarawak, mi kolok, kelupis, kuih muih tradisional, buah-buahan dan pelbagai jenis minuman sepanjang minggu PMKS. Di Bintulu, Adun Tanjung Batu, Joni Pang Yong Ming turun padang meninjau tapak projek transformasi luar bandar RTP iaitu membina dan membaik pulih Menara Loceng yang telah berusia di Gereja St. Anthony pada Rabu. Jelasnya, struktur bangunan tersebut telah usang dan beliau mengambil inisiatif untuk membaik pulih menara tersebut memandangkan kedudukannya berada di dalam kawasan beliau. Ketika ditemu bual media, Johnny Pang memaklumkan akan mengadakan satu mesyuarat bersama Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bintulu serta pemungut besi buruh. Katanya ia bagi mengelakkan isu kecurian tembaga kecil pada pemutus litar elektrik menjadi lebih serius. Beralih dengan laporan di Miri, Petroleum Nasional Berhad Petronas Carigali terus komited dalam memperkasakan kehidupan masyarakat di Sarawak melalui program tanggungjawab sosial korporatnya CSR. Pengurus Besar Petronas Carigali Sarawak Asset, Bolhi Maskawi berkata pihaknya giat melaksanakan program-program kemasyarakatan menerusi 3 teras utama iaitu pendidikan, kesejahteraan dan pembangunan komuniti serta alam sekitar. Jelasnya program memacu kehidupan di musim perayaan adalah aktiviti tahunan syarikat berkenaan di bawah teras kesejahteraan dan pembangunan masyarakat dengan menyediakan bantuan makanan asas kepada masyarakat yang memerlukan sebagai persediaan menyambut perayaan. Untuk perayaan Gawai tahun ini, Petronas katanya telah menyumbang makanan asasi semasa program Sentuhan Kasih Gawai Petronas termasuk hamper biskut dengan kad hadiah mesra untuk 200 keluarga di sekitar Bandaraya Miri. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Rami-Rami Gawai bersama Petronas Carigali Sarawak Asset 2023 di Hotel Pullman Miri pada Rabu. Tambah beliau, kolaborasi dan kerjasama antara agensi kerajaan sepanjang pengurusan aktiviti CSR yang lepas telah membuktikan bahawa matlamat mereka adalah sama. Justru pihaknya mengalu-alukan kerjasama antara syarikat, institusi, organisasi, komuniti dan kerajaan demi memberikan kesejahteraan yang lebih luas kepada rakyat di Sarawak. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan forum pengalaman destinasi Persatuan Pengembaraan Asia Pasifik dan Majlis Perasmian Malaysia Persatuan Ejen Pelancongan dan Pelancongan 2023 di BCCK pada Khamis. #menyebar fakta, salam UKAS.